Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. First kali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kapten Hafiz kerana membuat versi kedua video untuk menjawab ataupun mempertahankan Dr. Rozaimi tentang video saya yang 3 minit saja tu berkenaan dengan kuliah di Masjid Kosong. Versi kedua ini nampak lebih bersih tanpa kata-kata buruk, kesat dan busuk itu. Jadi dengan bersihnya video itu dapatlah kita nak menjawab persoalan di dalam video tersebut, dapatlah kita nak beri respon. Terima kasih kedua kepada Kapten Hafiz kerana dengan video versi kedua beliau ini dapatlah saya tunjuk kepada pendengar bagaimana teknik, strategi, manipulasi dan juga dilusi Kapten Hafiz dalam menjawab sesuatu persoalan. Dan dalam apa isu pun kita boleh lihat metodnya sama. Jadi metod ini akan saya eksposkan ataupun terangkan kepada tuan-tuan di akhir video ini. Walau bagaimanapun bagi mereka yang tidak mahu melihat, nak skip terus ke teknik tersebut, boleh juga pergi ke channel Manhaj Nubuah. Tengok saya cut khusus berkenaan dengan teknik dan strategi dilusi manipulasi Kapten Hafiz dan letakkan di dalam channel tersebut. Jadi boleh pergi ke channel itu terus tengok part tu saja. Tapi jika yang menonton hingga akhir video ini akan dapat melihat bagaimana saya kesinambungan isu yang saya ulas ini dan juga related dengan strategi, teknik, dilusi dan manipulasi Kapten Hafiz tu yang mana memang menjadi modus operandi Kapten Hafiz dalam mengulas setiap persoalan termasuk persoalan agama dan sebagainya yang mana beliau menyemak imam-imam besar tu, teknik yang sama dia guna. Jadi lepas dah melihat teknik tu, apabila tuan-tuan menonton penjelasan Kapten Hafiz, perhatikan teknik ini. Sebab bila kita dapat tengok teknik ini, kita tahulah bahawa apa yang Kapten Hafiz ulas tu memang dah terpesong berdasarkan manipulasi dan dilusi diri dia sendiri, bukan kebenaran. Tengok dulu, nanti tuan-tuan akan faham apa yang saya cuba maksudkan. Okey, sebelum saya masuk kepada respon terhadap persoalan ataupun apa yang Kapten Hafiz sampaikan itu, saya ingin memaklumkan bahawa yang membesarkan perkara ini berkenaan kuliah di Masjid Kosong adalah Kapten Hafiz. Video saya 3 minit saja. Kemudian Kapten Hafiz respon hingga 30 minit dan selepas mendapat defamation tu, dia buat versi kedua yang mana ia menjadi semakin besar lah. Jadi yang nak membesar-besarkan perkara kecil ni adalah Kapten Hafiz. Sebab Kapten Hafiz dah membuat satu video yang mengolah manipulasi dan menunjukkan benda-benda yang merepek itu, saya sekarang terpaksa menjawab Kapten Hafiz untuk menerangkan dan menunjukkan kepada tuan-tuan betapa dilusi, manipulasi dan merepeknya jawapan Kapten Hafiz tu. Jadi saya terpaksa membuat video ini bukan sebab nak membesar-besarkan isu tersebut. Yang membesarkan adalah Kapten Hafiz. Okey, kena faham ni dulu, perhatikan dia punya kronologi dan ceritanya dulu. Jadi untuk menjawab Kapten Hafiz ni, saya akui memang sukar untuk membuat olahan seperti mana hebatnya Kapten Hafiz buat. Jadi saya akan cuba, saya harap anda semua akan dapat menilai betul-betul lah. Jangan melihat dengan ketaksupan terhadap Kapten Hafiz, jadi tak dapat melihat apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran. Okey? Yang pertama, Kapten Hafiz membuat susunan kronologi ataupun penjelasan memang baik. Dia letak satu persatu. Jadi saya juga akan menjawab satu persatu berdasarkan kepada senarai ataupun turutan yang Kapten Hafiz cakap di dalam video beliau. Kapten Hafiz meletakkan lebih kurang 5 perkara yang dikatakan oleh Kapten Hafiz sebagai bukti saya memfitnah Dr. Rozaimi. Jadi saya akan menjawab mengikut turutan yang Kapten Hafiz buat melalui videonya itu. Okay. Yang pertama, Kapten Hafiz mengatakan ataupun ingin mempertahankan ruang yang kosong itu dengan memberi hujah bahawa Dr. Rozaimi berpindah ke Perlis, baru berpindah ke Perlis, mempunyai kemudahan mendapat tempat di masjid tersebut, maka Dr. Rozaimi yang biasanya membuat kuliah secara online menggunakan masjid tersebut sebagai tempat untuk membuat kuliah secara hybrid.
Yang ni saya dah jawab dah sebenarnya dalam video yang satu lagi. Saya letak link di dalam description box. Anda boleh tengok saya ulas dengan lebih panjang lah. Yang mana saya juga mengatakan bahawa kelas yang Dr. Rozaimi jalankan itu yang dikatakan oleh Kapten Hafiz akan bermula pada pukul 8. Kapten Hafiz cakap akan bermula pada pukul 8. Jadi memandangkan Dr. Rozaimi datang awal, jadi kita nampaklah kosong. Dan dia juga mengatakan bahawa Dr. Rozaimi datang awal, ruang tu nampak kosong, Dr. Rozaimi tunggu sehingga jemaah datang, barulah mula kuliah. Biar jemaah masuk, nampak ada jemaah semua, baru mula kuliah. Jadi saya dah jawab benda ni. Saya mengatakan bahawa pukul 8 kuliah. Jadi kalau Dr. Rozaimi datang awal, itu adalah waktu maghrib. Jadi biasanya kalau kita lepas maghrib ada solat sunat maghrib dan sebagainya, kita boleh lihat, saya tunjuk di dalam video tu bagaimana Dr. Rozaimi datang, masih lagi kawasan tu kosong, kan, masih kosong. Kemudian Dr. Rozaimi sudah pun memulakan kuliah dan kawasan di hadapan tu masih kosong. Jadi jawapan yang ataupun naratif yang Kapten Hafiz buat bahawa Dr. Rozaimi datang awal sebab berpindah daripada Perak ke Perlis, tempat baru, jadi tunggu jemaah masuk dulu dalam masjid tersebut. Kemudian dia kata membuat kuliah secara hybrid, online dan juga bersama dengan jemaah di masjid. Itu semua out of context, tak ada kena-mengena. Bukanlah satu hujah untuk menjawab video tersebut. Sebab saya dah tunjuk kosong, ruang yang di depan tu kosong. Kemudian Dr. Rozaimi sudah memulakan kuliah. Jadi apa poinnya untuk menyampaikan bahawa berpindah ke Perlis, mempunyai tempat kelas hybrid online, menunggu orang sebab datang awal dan sebagainya? Apa poin tersebut? Tak kena pun. Poin yang Kapten Hafiz gunakan untuk konon-kononnya nak membuktikan apa itu tak kena. Okey, boleh tengok penerangan yang lebih jelas di dalam link yang saya letak di dalam description box. Lepas tu Kapten Hafiz mainkan satu klip video yang mana Dr. Rozaimi memberitahu perkara yang dia terangkan, itulah yang Kapten Hafiz terangkan. Kapten Hafiz tunjuk satu klip video Dr. Rozaimi menerangkan bahawa beliau pindah ke Perlis, ada kemudahan. Dia ulang benda yang dia terangkan, itulah dia nak menunjukkan bahawa Dr. Rozaimi pun terangkan benda yang sama. Tapi klip itu pun seperti yang saya sebut, tak related pun dengan isu yang kita bangkitkan. Dan Dr. Rozaimi sudah memulakan kuliah dan kita tengok dekat situ memang jawapan bahawa tunggu jemaah datang masuk masjid dulu tu memang tak betul, tak ada related pun. Faham nombor satu? Okey, patah nombor satu. Okey. Yang keduanya, Kapten Hafiz membuat lakonan pandang kepada anak panah yang saya tunjuk di dalam video awal saya tu, yang mana anak panahnya di sini. Tapi lakonan yang Kapten Hafiz tunjuk, kita tengok muka dia macam mana. Pandang ke depan macam tu kan. Adakah anak panah yang saya tunjuk itu bersamaan dengan pandangan yang dilakonkan oleh Kapten Hafiz ni? Tengok, betul ke? Nampak tak? Jadi Kapten Hafiz menunjukkan lakonan yang memanipulasikan pendengar. Pendengar yang tidak melihat link ataupun menonton video awal saya tu memang percaya je lah dengan Kapten Hafiz. Seolah-olah saya nak tunjuk depan macam yang Kapten Hafiz tunjuk tu kosong. Jadi jika saya buat macam tu, nampak macam Kapten Hafiz cuba sampaikan tu lah. Nampak tak elok lah. Memang Kapten Hafiz sebut seolah-olah saya tunjuk di bawah meja. Kapten Hafiz sebut bawah meja. Arrow tu saya tunjuk bawah meja ke? Kan? Banyak kali Kapten Hafiz asyik menyebut bawah meja. Saya tak tahulah adakah Kapten Hafiz menyangka di depan jarak yang arrow tunjuk itu adalah masih dinamakan sebagai bawah meja. Jadi Kapten Hafiz kemudian membuat manipulasi bahawa dia mengatakan bahawa memang apabila kita hadir ke masjid yang besar, dia sebut masjid yang besar, jemaah-jemaahnya semua duduk di tepi-tepi pintu, di belakang, di dekat tiang dan sebagainya. Dia sebut macam itulah. Yang pertama saya nak cakap, Kapten Hafiz pergi masjid besar mana, jemaahnya duduk di tepi-tepi, tak ada langsung jemaah dekat soft. Tak ada langsung jemaah kat soft. Jadi semua jemaah akan duduk di tepi-tepi, di belakang tiang dan sebagainya. Adakah macam tu? Siapa yang biasa pergi kuliah di masjid,
kita akan nampak bahawa memang betul ada di tepi-tepi dinding, di tepi tiang dan sebagainya, memang ada jemaah duduk situ. Dan ada juga jemaah yang duduk di soft. Betul tak? Ada juga jemaah yang duduk di soft. Bukan semua orang berkepala yang sama nak bersandar dekat dinding. Ada yang duduk depan soft, tepi-tepi yang dekat kawasan soft mesti ada. Bukan semua orang nak duduk dekat dinding. Jadi janganlah memanipulasikan mereka yang tidak pernah pergi kuliah ni. Percaya je lah. Angguk-angguk lah apa Kapten cakap kan. Betul-betul di masjid besar semua duduk di... No, kalau masjid besar, apatah lagi kalau masjid besar, bukan semua orang nak duduk kat dinding, kat tepi. Akan ada yang duduk dekat soft. Jika Kapten Hafiz nak terus mempertahankan bahawa ada ramai orang di kiri dan kanan dan di belakang masjid itu, tepi-tepi dinding, tunjuklah bukti. Tunjuklah gambar ataupun video. Jangan harapkan orang percaya saja apa Kapten Hafiz katakan. Video yang saya tunjuk tu memang nampak ada 2 ataupun 3 orang di kanan Dr. Rozaimi. Jika lain daripada apa yang tertunjuk di dalam video itu, bawakan bukti, bukan hanya kata-kata kosong anda. Lagi yang Kapten Hafiz bangkitkan adalah tentang kamera yang mana diletakkan di situ, dan dia kata tidak ada jemaah yang akan duduk di hadapan kamera. Sebab katanya jika jemaah duduk di hadapan kamera, macam mana ya apabila kalau nak bangun, nak pergi tandas atau sebagainya, akan menghalang view kamera tu, dia kata kan. Itu menunjukkan bahawa Kapten Hafiz tidak ada pengalaman untuk pergi ke kuliah yang mana orang biasa duduk di hadapan kamera tu. Ini satu contoh, ini di Masjid Muaz bin Jabal. Kapten Hafiz tahu tak dekat mana Muaz bin Jabal ni? Kita akan tengok ramai jemaah duduk di hadapan kamera, dan kita yang mana biasa duduk di hadapan kamera ni akan ada kesedaran apabila nak bangun untuk pergi tandas. Tak ada isu kalau bangun menghalang kamera, tak ada. Kita akan sedar, oh ada kamera di belakang, kita akan bangun sambil tunduk dan keluar soft untuk pergi ke tandas. Tak ada isu kata bangun menghalang kamera. Kita tahu bahawa belakang ada kamera dan akan tunduk. Ini menunjukkan bahawa Kapten Hafiz tak ada pengalaman tu. Jadi bila Kapten Hafiz bercakap dengan pendengar, dan pendengar juga tidak pernah pergi ke masjid dan mempunyai pengalaman tersebut, mereka akan menyangka kata betul lah apa yang Kapten Hafiz cakap. Betul juga kalau bangun menghalang kamera. Tapi bagi mereka yang sudah ada pengalaman, berilmu, maka mereka akan tahu bahawa apa yang dikatakan oleh Kapten Hafiz ini adalah merepek. Kan? Dia bayang dulu, kemudian takkan nak duduk di hadapan kamera, bangun nanti halang kamera. Itu bayangan dia, delusi dia, kemudian dia berhujah dan sampaikan kepada orang. Jadi bila kita yang ada pengalaman tahu ni, akan nampaklah merepek tu. Sebab tu asatizah mengatakan hujah Kapten Hafiz merepek. Tapi mereka tidak mahu menerangkan secara terperinci apa yang merepek. Okey, nanti kita tengok di hujung. Dan pada zaman sekarang asatizah apabila memberi kuliah, mengadakan kuliah hybrid. Sebab Kapten Hafiz bila sebut hybrid seolah-olah special sangat kan. Tapi padahal asatizah zaman sekarang memang biasa buat kuliah hybrid. Dia akan buat bersama dengan jemaah dan buat live. Kan kita boleh lihat di mana-mana pun sekarang ni. Tapi kamera yang diletakkan untuk live asatizah ni, dia akan letakkan di hadapan rostrum tersebut. Dia tak letak jauh tu. Dia letak di hadapan rostrum, kamera live di Facebook, di YouTube dan sebagainya, dan membuat hybrid bersama dengan jemaah. Jadi bila kita lihat kameraman untuk kuliah Dr. Rozaimi yang baru ni, letak di belakang jauh dan bersama dengan kameraman dekat situ, maksudnya mereka seolah-olah dah tahu dah memang di hadapan tempat yang saya tunjuk arrow tu akan kosong. Ini arrow kat sini bukan di bawah meja. Kapten Hafiz keep on saying, menyebut bahawa bawah meja. Ini bukan bawah meja. Jadi kita nampaklah bagaimana dilusi Kapten Hafiz apabila menyampaikan hujah dan memberitahu masyarakat tentang sesuatu isu itu. Jadi kita tahulah, kita nampak bagaimana merepeknya Kapten Hafiz. Seterusnya, Kapten Hafiz membangkitkan bab mubahalah. Okey, bab ni Kapten Hafiz sebut sebagai mubalahah. Kalau kita dengar betul-betul tersasul sebut mubalahah. Kata pandai bahasa Arab kan, mana boleh sebut mubahalah, boleh tersilap macam tu. Kalau saya silap macam tu, habis kena terus. Okey, tak apalah, kita letak perkara itu ke tepi. Apa yang dibangkitkan oleh Kapten Hafiz adalah tentang
walau ada tanda soal masih kenyataan. Masih ayat itu adalah ayat kenyataan. Itu adalah Kapten Hafiz cuba memberitahu bahawa apa yang saya sebut itu walaupun letak tanda soal adalah ayat kenyataan. Ini saya dah sebut di dalam video saya terdahulu. Saya dah terangkan dah bahawa saya buat seperti mana yang Dr. Rozaimi buat kepada saya awal dahulu. Saya minta Dr. Rozaimi tarik balik fitnah tersebut dan Dr. Rozaimi jawab bahawa itu kan ada tanda soal. Sedangkan ayat Dr. Rozaimi itu ayat pernyataan. Jadi jika Kapten Hafiz nak beria-ria mengatakan ayat kenyataan letak tanda soal, Kapten Hafiz kena nasihat Dr. Rozaimi terlebih dahulu. Jangan bias sangat Kapten Hafiz, jangan tunjuk sayang sangat dekat Dr. Rozaimi sedangkan saya buat apa yang Dr. Rozaimi buat. Saya dah terangkan dalam video terdahulu. Sedangkan Kapten Hafiz hanya mainkan klip sikit sahaja yang kat ujung. Dia kata jangan buat, kemudian dia yang buat. Sedangkan penerangan saya, Kapten Hafiz tak bagi tahu pun pada masyarakat. Kalau tak mainkan video tu pun tak apa. Penerangan kenapa saya buat perkara tersebut, ayat kenyataan, letak tanda soal itu, iaitu pulang paku buah keras kepada Dr. Rozaimi. Jika tak nak mainkan part tu, bagi tahulah. Bagi tahulah kepada masyarakat. Jadi ini mainan apa ni Kapten? What are you trying to do? What are you trying to create a perception? Dan juga manipulation. Ini baru betul nak memfitnah. Kemudian Kapten Hafiz buat cerita tentang Dr. Rozaimi yang buat rakaman ataupun live di rumah ataupun di pejabat, yang mana Dr. Rozaimi pandang kamera sahaja, nak menunjukkan jika Dr. Rozaimi buat live tanpa ada jemaah ataupun orang di hadapan, memanglah Dr. Rozaimi akan pandang kamera, dia kata kan. Ini konon nak batalkan statement saya bahawa jika nak buat rakaman saja pandanglah kamera kan. Saya ada cakap macam tu. Jadi dia nak tunjuk hujah dia bahawa memang Dr. Rozaimi pandang kamera lah jika tak ada jemaah, tak pandang kiri kanan. Tapi kena fikir, yang dia tunjuk itu adalah apabila buat live, Zoom atau sebagainya di rumah ataupun di pejabat, memang buka komputer ataupun handphone ataupun apa-apa yang di hadapan tu, memang Dr. Rozaimi pandang macam tu sajalah. Kan memanglah. Dan dia bagi link dan sebagainya, konon-konon nak tunjuk apa yang dia cakap tu betul. Padahal apa kena-mengena? Tak related pun bukti link yang dia katakan sebagai bukti sah dan sebagainya, tak related hujah tersebut dengan apa yang kita sampaikan. Sebab apa? Kalau dia nak mengatakan bahawa Dr. Rozaimi akan pandang kamera jika sekiranya tiada jemaah langsung, Dr. Rozaimi akan pandang kamera sahaja. Jika dia nak patahkan hujah tersebut, dia kena tunjuk contoh di masjid juga. Dia mana boleh tunjuk contoh duduk di rumah, kita buka live. Memanglah macam tu kan. Memang dah tahu di rumah, takkan nak tunjuk tengok sana tengok sini. Jadi jika nak patahkan hujah saya tersebut, dia kena tunjuk contoh. Okey, apabila Dr. Rozaimi duduk di masjid atau di surau dan tidak ada jemaah, memang Dr. Rozaimi pandang kamera saja. Dia kena tunjuk di surau atau di masjid juga kan. Nak buat rakaman, memang duduk di rostrum surau mana ke masjid mana, hanya khusus untuk rakaman, dan buktinya ini adalah rakaman dan Dr. Rozaimi tidak pandang tempat lain, hanya pandang kamera. Itu baru bukti betul. Kalau nak tunjuk bukti duduk di rumah pandang kamera, itu pun tak kena. Tak ada kena-mengena. Tak related, hujah yang tak sesuai langsung digunakan oleh Kapten Hafiz. Bagi link, tapi link untuk video bukti yang tak berguna. Apa guna bagi link konon-konon jujur tu kan? Okey, seterusnya Kapten Hafiz bangkitkan tentang sesi soal jawab yang mana potong video. Dia kata potong video. Dr. Rozaimi baca soalan dari handphone, part handphone kena potong, dia kata. Okey, soalan saya, siapa yang potong? Adakah nak memberi naratif konon-konon saya yang potong? Dan Kapten Hafiz tunjuk satu video, dia bagi link lagi, satu lagi link yang lain daripada video yang saya ambil. Kan, saya ambil video lain daripada video yang lain, tapi Kapten Hafiz bagi link dengan anggapan dan assume-nya bahawa saya ambil daripada video tersebut, dan disampaikan kepada anda semua dengan naratif bahawa
dipotong bahagian baca dekat handphone dan sebagainya kan. Sedangkan saya ambil video daripada link yang lain. Jadi ini bukan pertama kali ya Captain Hafiz assume, dia sekali lagi berdilusi, dia beranggapan bahawa oh ambil daripada link ni, kemudian dia berhujah bahawa ini. Jadi hujah atas dilusi sekali lagi lah. Saya letakkanlah link di mana daripada video mana saya ambil kan, boleh tengok sendiri bahawa daripada video yang saya ambil ini memang permulaan dia adalah apa yang saya tunjuk di dalam video saya, bukan saya potong. Saya tak edit macam yang Captain Hafiz cuba sampaikan. Saya ambil daripada video tersebut, memang video tersebut startnya seperti yang saya letak di dalam video saya. Dan siapa yang potong tu Captain Hafiz fikir sendirilah siapa yang potong. Yang keduanya, saya nak sampaikan bahawa adakah saya bagi tahu ataupun bercakap bahawa sesi soal jawab itu, apa yang Dr. Rozami baca itu adalah daripada soalan jemaah masjid? Ada tak saya sebut macam tu? Sebab Dr. Rozami baca terus, memang video tu tak tunjuk. Video yang saya ambil tu pun memang dah tak tunjuk lah dekat handphone. Dr. Rozami baca. Adakah saya mengatakan bahawa Dr. Rozami baca soalan jemaah yang di masjid tu? Saya pun tak sebut. Jadi kenapa Captain Hafiz nak memberi naratif ataupun persepsi bahawa saya mengatakan Dr. Rozami baca soalan jemaah masjid? Bukan, saya pun tak kata macam tu. Saya kata ada sesi soal jawab. Kan? Dan apa yang saya nak tunjuk di dalam video saya stop sekejap, adalah apabila Dr. Rozami mengatakan, menyebut bahawa tuan-tuan pernah dengar tak? Yang saya nak tunjuk bahawa apabila baca soalan dan bercakap di hadapan tuan-tuan pernah dengar tak? Itu yang saya nak tunjuknya. Kan? Okay, sekarang Captain Hafiz mengatakan bahawa baca soalan daripada handphone. Okeylah, tak apalah baca soalan daripada handphone. Dikatakan bahawa adalah soalan daripada orang-orang online. Daripada online, ajukan soalan. Okey, tak apa juga, kita terimalah orang-orang online ajukan soalan. Jadi bila ajukan soalan, jawablah online. Sebab dia kata orang online kan, kita tak naklah beranggapan bahawa baca handphone WhatsApp daripada orang sebelah, kita tak maulah kata macam tu. Okey, dikatakan bahawa baca soalan daripada pendengar online. Jadi apabila pendengar online tanya, kita tengok online. Terima kasih pertanyaan daripada siapa online itu, jawapan dia. Kita tak adalah nak kata okey ni soalan daripada online, tuan-tuan pernah dengar tak? Faham tak? Itu yang saya nak tunjuk dekat video tersebut. Tak ada, saya tak potong video tersebut. Video tersebut memang ambil bermula daripada soalan macam tu. Dan apa yang saya nak tunjuk adalah yang saya beritahu tadi. Jadi tak ada apa-apa yang manipulasi ataupun yang saya nak fitnah pun, tak ada pun. Jadi Captain Hafiz yang nak memfitnah saya. Kan, dia kata dia cari video kan, dia cari video yang saya ambil itu. Kemudian dia bagi link yang dia tunjuk dekat tuan-tuan. Adakah link itu adalah link video yang saya guna? Kalau dia cari video, pasti dia jumpa video yang saya guna tu yang mana bermula dengan apa yang saya sampaikan. Soalan itu bermula daripada apa yang saya tunjuk di dalam video tu. Kalau dia cari betul lah, mungkin dia jumpa, tapi dia tak nak tunjuk dekat tuan-tuan perkara yang sebenar. Dia tunjuk kepada tuan-tuan link yang lain dan membuat naratif bahawa saya yang potong. Itu kan jahat tu. Kan? Kalau dia cari, pasti dia jumpa. Banyak list ni. Kan? Siap ada nama. Siap ada nama dan tajuk yang mana kita tahu itu adalah soalan yang saya tunjuk di dalam video saya. Kenapa tak tunjuk video tersebut yang mana menunjukkan bahawa saya tidak potong, mereka yang potong siap? Di samping persoalan tersebut yang potong-potong tu, Captain Hafiz memainkan naratif. Dia sebut bahawa video TikTok baju yang kuning tu, dia kata saya mencari baju yang sama seperti tersebut dan mengambil dan memotong video kan, lebih kurang macam tu dia kata. Seolah-olah dia nak sampaikan kepada anda semua bahawa video TikTok dan juga video yang saya ambil itu adalah dari sesi yang berlainan. Saya konon-konon dia nak tunjuk bahawa saya nak tipulah video TikTok itu sesi lain. Video saya kerat tu adalah sesi lain. Dia tunjuk seolah-olah macam tu, tapi dia tak cakap lah bahawa saya ambil daripada sesi yang lain daripada sesi TikTok tu. Jadi nasib baik juga dia tak kata
sesi video di TikTok dan juga sesi video yang saya ambil itu adalah sesi yang berlainan. Nasib baik dia tak cakap macam tu, dia cuma beri gambaran sahaja. Kalau dia cakap macam tu, kenalah kan, kena lagi satu lah. Dia cuma beri gambaran seolah-olah saya cari video yang baju sama sebenarnya pada sesi kuliah yang lain dan tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cuba tengah betul-betul cara dia sampaikan. Kan jahat tu, kan? Tapi dia tak sebut kata sesi yang berlainan. Dia buat olahan dia seolah-olah macam tu. Jadi itulah manipulasi nama dia. Okey, kita masuk pula bab tentang seolah-olah ramai dan seolah-olah ada itu yang dimainkan oleh banyak channel yang lain jugalah. Soalan saya, adakah tuan-tuan tengok link yang disertakan oleh Captain Hafiz di dalam description box dia tu? Sebab jika tuan-tuan tengok link tersebut, jadi tuan-tuan akan tanya di manakah bahagian yang Captain Hafiz mainkan di dalam video beliau itu. Sebab apabila saya notice kesilapan ucapan saya tersebut, saya sendiri telah delete part tersebut. Apabila kita lakukan kesilapan, kita kena retract, kita kena tarik balik. Bukan macam Dr. Rozaimi kita dah bagi tahu silap, dia tak mau tarik balik, dia terus mempertahankan dengan kata-kata yang lain lah. Jadi saya bukan macam tu. Saya apabila silap, saya tarik balik. Jadi jika tuan-tuan tengok link tersebut, kata-kata saya tersebut telah pun ditarik balik, tak ada lagi. Jadi mereka ni, Captain Hafiz dan juga geng-gengnya ni telah CCTV. Mereka seolah-olah melihat setiap masa apa yang saya upload dan saya katakan dan screen capture semua kata-kata saya. Jadi sebenarnya sebelum lagi Captain Hafiz menjawab ataupun mempertahankan Dr. Rozaimi, saya dah delete lah. Sebelum Captain Hafiz upload video dia, saya dah delete. Cuma adakah tuan-tuan tengok link tersebut? Itu saja soalannya. Jadi sepatutnya apabila Captain Hafiz upload dan benda tu dah di-delete, sebenarnya tak valid lagi hujah tersebut. Sebab perkara tu bila delete dah tak ada dah dalam social media. Jadi macam mana bila nak dimainkan perkara yang telah ditarik balik, itu adalah tidak. Jika ada kesilapan, kita nak tarik balik, apa masalahnya? YouTube pun bagi kita edit video yang dipost kan. Kamu pula nak tak izin. Sekarang kita dah nampak bagaimana cara, teknik, strategi, manipulasi dan juga dilusi Captain Hafiz dalam menyampaikan hujah. Ini adalah modus operandi Captain Hafiz dari dulu lagi. Sebab itulah asatizah kita tak mampu untuk mengolah satu persatu dan hanya mengatakan dia merepek. Kan senang merepek. Jadi kenapa tu? Okey, saya akan sampaikan dan tunjuk summary, ringkasan teknik yang digunakan oleh Captain Hafiz ini, modus operandi beliau. Dan diharap semoga selepas ini apabila anda mendengar hujah Captain Hafiz, anda perhatikan perkara ini. Bila anda perhatikan perkara ini dan anda akan nampak bahawa betul apa yang dikatakan oleh asatizah yang lain, bahawa Captain Hafiz ni merepek saja apabila sampaikan hujah. Walaupun kita dengar seolah-olah yang disampaikan itu betul. Okey, kita tengok di sini Saya tunjukkan dua teknik yang mana beliau sering gunakan dan kita nampak seolah-olah betul. Teknik yang sangat-sangat distinktif lah, boleh nampak lah. Bagi orang yang boleh nampak, dia akan nampak. Okay. Teknik pertama adalah Captain Hafiz akan membuat satu dilusi. Ini kisah benar, kisah benar dalam salah satu daripada hujah beliau. Tajuk dia untuk menyemak imam besar ni lah, kan. Saya tak nak sebut yang mana, takut dia akan go in tangent. Jadi hujah dia apabila beliau tengok baca kitab-kitab imam tersebut, kemudian beliau nampak bahawa ada banyak dalil yang berlainan bagi satu amalan yang sama. Ada satu amalan ni, tapi imam-imam lain gunakan dalil yang lain, hadis yang lain dan sebagainya, kan. Ada banyak dalil untuk satu amalan ni. Jadi apa yang dilusikan oleh beliau,
Beliau bayangkan kenapa banyak dalil untuk satu amalan. Yang beliau dilusikan adalah beliau kata bahawa memandangkan banyak dalil yang berlainan daripada amalan untuk amalan ini, maka sudah semestinya amalan datang dulu, barulah dalil itu dicari oleh mereka. Ini adalah imajinasi Kapten Hafiz. So dia suka tengok satu ini salah satu daripadanya, dia akan tengok satu perkara ni, mula-mula ada satu perkara, isu, kemudian dia akan dilusikan isu tersebut. Bayangan dilusi. Dia bayang perkara tersebut, kemudian dia akan hujah dia atas bayangan ini. Bayangan ni, dilusi dulu. Macam kes yang saya sebut tu, dia tengok banyak dalil yang berlainan untuk amalan tersebut. Dia kata, oh amalan datang dulu, baru mereka ni, imam-imam ni cari dalil untuk amalan tersebut. Itu adalah imajinasi beliau. Beliau sepatutnya membuktikan. Kena buktikan dulu, jangan cakap macam tu je. Dia buktikanlah bahawa memang amalan tu datang dulu, baru mereka cari dalil. Tak bolehlah beliau mengatakan sendiri bahawa amalan datang dulu sebab orang zaman dulu memang dah buat amalan tu, kemudian baru mereka mencari dalil untuk mengesahkan amalan itu betul. Jadi itu adalah dilusi ataupun bahasa baiknya falasi yang Kapten Hafiz suka timbulkan. Kemudian dia hujah atas perkara tersebut. Jadi bila dia hujah atas perkara yang bukan sebenar ni, kita akan nampak hujahnya adalah macam hujah betul. Jadi macam mana kita nak patahkan hujah yang nampak macam betul ni, sedangkan lain daripada isu. Perkara sebenar tu lain daripada perkara sebenar. Sebenarnya ada banyak contoh teknik satu ni. Kita letakkan nombor satu. Teknik satu ni banyak contoh, kan? Isunya lain, difikirkan bahawa isu ni adalah berkenaan perkara ni. Okey, dilusikan dia, oh isu ni mesti sebab benda ni, kemudian dihujahnya benda ni. Memang banyak contoh. Saya kalau ada orang nak duduk dengan saya satu-satu, saya boleh keluarkan satu-satu bahawa isunya tentang perkara lain, dipikirkan tentang perkara lain, hujahnya tentang perkara yang dipikirkannya betul. Okey. Perkara kedua, strategi atau teknik kedua Kapten Hafiz adalah suka, kalau ikut bahasa yang saya tengok, adalah suka tebuk-tebuk ilmu ataupun perkara. Dia tebuk, dan dia sesuaikan dengan naratif yang dia fikir. Okey, sebagai contoh, katalah ada ilmu tentang satu perkara tu, jika kita belajar secara rasmi, kita pergi belajar secara rasmi, katalah ada 12 modul, katalah kita sebut sebagai modul. Ada 12 modul. Bila kita belajar secara rasmi, ada 12 modul untuk sesuatu perkara, untuk sesuatu ilmu tu. Kita kena tengok 12 modul, barulah kita akan faham sesuatu perkara tu secara betul. Sebagai contohlah, kan. Jadi Kapten Hafiz ni, ilmu dia adalah ilmu tebuk-tebuk. Maksud dia mungkin tahu satu ni, dia mungkin ada maklumat tentang satu ni, mungkin ada maklumat tentang satu ni, dan juga satu ni. Contoh dia ada maklumat tentang ni, mungkinlah kata satu lagi dia ada maklumat tentang ni. Jadi apabila datang isu ni, katalah sesuatu isu, dia akan berhujah berdasarkan ini sajalah, sebab dia tak ada maklumat tentang perkara yang lain ni. Tentang perkara lain ni dia tak ada maklumat. Jadi dia akan berhujah, dia akan macam itulah. Dia akan berhujah macam tu. Jadi hujah dia ni memang sengit lah, kan? Sebab dia tak belajar ilmu secara disiplin. Mungkin orang yang pergi belajar secara rasmi ni akan mempunyai disiplin ilmu, maka apabila berhujah, dia akan berhujah secara lurus. Siratul mustaqim, dia akan berhujah secara lurus. Dan dia tahu semua maklumat, orang yang belajar secara rasmi ni. Tapi Kapten Hafiz, dia belajar tebuk-tebuk. Jadi apabila dia nak berhujah tentang sesuatu isu, dia akan hujah berdasarkan macam ni. Jadi sengit, nampak? Pusing, sengit. Dia punya hujah tu sengit, tak cukup.
tak cukup penuh ilmu tersebut. Jadi bila nak berhujah, Kapten Hafiz akan membuat naratif. Ini selalu saya sebut ni, naratif sendiri berdasarkan ilmu tebuk-tebuk dia ni. Dia buat naratif dia buat naratif, dan berdasarkan apa yang dia tahu sahaja ni, dia akan buat naratif, dan dia tidak tahu benda yang dia tidak tahu. Faham? Pernah dengar tak perkataan ni? Dia tidak tahu perkara yang dia tidak tahu, sebab dia tidak pernah belajar secara rasmi, jadi tidak pergi kepada basic asas disiplin tu. Jadi banyak perkara yang dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu benda yang dia tidak tahu tu. Jadi dia ingat apa yang dia tahu ini sahajalah agama Islamnya. Jadi dia akan membuat naratif bersesuaian dengan minda dia. Ini yang payahnya. Bila dah buat naratif bersesuaian dengan minda dia, dan orang lain sampaikan benda yang dia tak tahu, kemudian dia keluarkan soalan. Dia keluarkan soalan-soalan seolah-olah orang tu salah, tapi sebenarnya dia nak belajar dengan orang tersebut. Dia keluarkan soalan supaya orang tu respon dan jawab dia dapatlah belajar. Tapi soalan dia seolah-olah pandai, seolah-olah dia tahu. Dia tanya soalan dan orang semua tengok, wah pandai Kapten Hafiz. Sebenarnya soalan dia untuk dia belajar. Jadi sekiranya dia nak belajar, saya selalu cadangkan masuklah pengajian rasmi. Kemudian buat exam. Lepas masuk pengajian rasmi akan ada peperiksaan. Jadi masuk peperiksaan itu untuk melihat sama ada kefahaman yang telah anda capai itu bersesuaian dengan guru, bersesuaian dengan ahli-ahli ilmu yang lain. Dah buat exam baru kita tahu adakah anda faham seperti mana yang guru-guru lain lama dah faham ni, ataupun anda hanya faham ikut kepala anda sendiri, kemudian membuat naratif yang memeningkan, memesongkan kefahaman orang lain yang baru nak belajar ni. Nampak? Okey, jadi bila ada dua modus operandi ni, cuba bayangkan kalau dia menggunakan dua-dua sekali dalam satu hujah, habis semua orang akan terpedaya macam wah hebat ni, sebab isu dia lain. Kemudian dia berdilusi bahawa sebenarnya perkara ini adalah ini. Kemudian dia menggunakan hujah dia yang berdasarkan ilmu tebuk-tebuk ni membahas perkara ni. Isu dah ke tepi dah, habis dah. Habis orang akan lihat macam best. Cuma orang yang dapat membezakan isu dia adalah ini, kemudian dia dilusi dan cuba hujah benda ni. Jika orang dapat membezakan dua ni, dan orang akan dapat lihat bagaimana merepeknya Kapten Hafiz. Sebab itu asatizah yang bijak-bijak itu tidak ada siapa yang nak berhujah dengan Kapten Hafiz. Dan bila tak ada orang nak berhujah dengan Kapten Hafiz, pengikutnya akan nampak macam hebatlah Kapten Hafiz, tak ada siapa mampu hujahkan. Jadi sebabnya adalah mereka dapat lihat isunya lain, nanti Kapten Hafiz cerita benda lain, menghujah dengan lain, lepas tu dibawanya naratif yang nampak. Jadi ilmuwan lain, asatizah yang lain akan terpesona dengan hujah Kapten Hafiz sehingga tidak dapat menjawabnya. Apabila tidak dapat menjawab, orang sangka Kapten Hafiz telah berhujah dengan baik, padahal terkesima dengan metod yang Kapten Hafiz gunakan. Okey, saya harap semua orang dapat melihat dan menilai ketika Kapten Hafiz berhujah tu. Sila lihat modus operandi ni. Anda akan dapat tengok sendiri apa yang saya cakapkan ini adalah benar. Okay? Setakat itu dulu, kita doakan semua yang melihat, menonton video ini akan mendapat hidayah, taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diletakkan di tempat-tempat para solihin, para kekasih Allah di akhirat kelak. Setakat itu dulu, sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.